Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton dan pendengar yang saya muliakan, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas peluang yang diberikan dapat kita bersama-sama hadir menghadiri majlis ini dalam majlis ilmu dalam alam maya ini. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin sekalian kerana sudi menonton atau mendengar siri program Pergas Wasatiyah online bersama kami. Sebelum saya mulakan, ingin saya kenalkan diri saya. Nama saya Nurida Basir sebagai hos anda dalam episod ke-7 Pergas Wasatiyah online kali ini. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingin saya kongsikan sekali lagi tentang program yang kita akan lanjutkan ini. Ia merupakan salah sebuah program dakwah yang memberi ruang perbincangan ilmiah dan perkongsian pengalaman bersama para asatizah undangan mengenai hal ihwal semasa. Pergas mengambil kesempatan ini dengan menggunakan wadah media sosial seperti Facebook, online radio, Spotify dan sebagainya bagi menyampaikan mesej utama dalam menunjukkan dan menumpuk nilai-nilai terdapat dalam kesederhanaan dalam Islam di dalam masyarakat Islam tempatan di Singapura. Dan juga anda boleh mendengar episod ini dan seterusnya melalui Spotify, insya-Allah. Terima kasih kerana mengikuti kami dalam episod kali ini. Kami harap episod-episod yang lepas dan seterusnya anda, para pendengar, dapat sama-sama mengikutinya, insya-Allah. Sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan sedikit sebanyak asatizah yang diundangkan pada kali ini, iaitu Ustazah Nur Khadijah binti Ramli. Beliau telah menjadi tenaga pelajar di Institut Pengajian Islam Pergas lebih dari 10 tahun. Dari peringkat program Ta'riful Islam, sijil pengajian Islam, sijil lanjutan serta diploma pengajian Islam. Subjek-subjek yang diajarnya adalah akidah, tauhid, tafsir, hadis, tasawuf dan falsafah. Kemudian setelah beliau berumah tangga, beliau dikurniakan 4 cahaya mata yang dapat meneruskan pengajian di peringkat master di Universiti Islam di Brunei Darussalam. Baik. Ustazah Nur Khadijah sekarang ni diamanahkan menjadi ahli majlis tertinggi Pergas sebagai bandahari. Baik, Ustazah boleh terangkan sedikit mengenai Ustazah pengalaman ataupun macam mana Ustazah punya pengalaman mengajar di sini? Pengalaman mengajar. Ringkas sedikit. Jadi para pendengar dapat kenal Ustazah lebih mendalam lagi. InsyaAllah. Saya memang telah bersama-sama berkecimpung dengan Pergas atau lebih khususnya IPIP singkatannya daripada selepas saya tamat pengajian di Al-Azhar. Jadi di sinilah tempatnya saya mula memberanikan diri mengajar dengan golongan dewasa. Jadi alhamdulillah rasanya lebih selesa dengan dewasa daripada kanak-kanak atau remaja. Jadi Pergas adalah tempat pertama dan yang terakhir. Memang sinilah. Masya-Allah. Baik, jadi sekarang saya nak ucapkan terima kasihlah Ustazah kerana sudi meruangkan waktu Ustazah yang schedule yang begitu mampan dapat luangkan sedikit untuk bersama kami di ruangan program Pergas Wasatiyah online. Baik, kali ini walaupun keadaan pandemik, keadaan yang berbeza, insya-Allah dengan kemudahan teknologi dapat kita bersatu dan dapat kita berkongsi dengan para pendengar dan para penonton, insya-Allah. Jadi pada kali ini, Ustazah Nur Khadijah akan kongsikan sedikit topik tentang yang amat penting bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan seharian kami. Yang mana kita sering kali diuji Ustazah, diuji sama ada besar ataupun kecil, macam-macam cabaran baik daripada sendiri ataupun dalam diri sendiri ataupun dengan orang yang kita berhadapi setiap hari di tempat kerja, dengan keluarga ataupun dengan apa-apa jua rintangan kita hadapi. Jadi dalam episod kali ini kami ingin membincangkan mengenai tuntutan bersikap lemah lembut. Sikap lemah lembut ni baik daripada sudut syariat ataupun terhadap keluarga sesama sendiri, jiran tetangga, rakan ataupun tempat kerja atau sebagainya. Dan dia juga ada kaitan dengan batasan sampai mana tahap lemah lembut kita terhadap seseorang.
Dan juga sifat lemah lembut ni boleh daripada sudut mana ia menguntungkan seseorang individu tersebut. Jadi dalam siri program Wasatiyah Pergas Online kali ini, Ustazah akan berkongsi mengenai topik iaitu berlemah lembut dengan insan. Adakah dia tiada batasan? Baik, Ustazah, insyaAllah. Bismillah. Nah, saya nak tanya Ustazah, tolong terangkan sedikitlah mengenai tajuk yang Ustazah dapat pada hari ini. Mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit sebanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, teman seperjuangan hari ini bersama-sama dengan anda di online. Okey, dan juga sebelum itu Ana mengucapkan terima kasih kepada pihak Pergas kerana memberi Ana peluang untuk sama-sama berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman hidup agar kita sama-sama dapat menjalani kehidupan dalam suasana yang agak pandemik ini, untuk kita sama-sama tetap menjadi insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi insan yang terbaik setiap hari di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, nampaknya pada kali ini siri Pergas Wasatiyah telah memilih tajuk bersikap lemah lembut. Okay, jadi sekarang ni definisi sikap lemah lembut ni boleh kita definisikan kalau kita lihat nama Allah dalam Asma'ullahil Husna, Al-Halim. Al-Halim ini kalau kita ertikan bermaksudnya yang maha penyantun. Jadi maha penyantun ni kalau kita lihat, tapi kalau kita lihat daripada sudut yang lebih detail, Al-Halim ini bermaksud menahan diri daripada kemarahan. Dapat menahan daripada kemarahan, maksudnya tidak tergesa-gesa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, Allah itu bersifat tidak tergesa-gesa. Maksudnya tu apa? Allah tu sentiasa beri peluang kepada makhluknya. Betapa rahmatnya Allah, kalaulah Allah tu tak bersifat Al-Halim, pastinya kita buat satu kesalahan terus diazab oleh Allah, dibalas oleh Allah. Kita terlupa nak menunaikan solat subuh, kita terlupa nak menunaikan solat asar. Ini semua waktu-waktu kita penat, waktu-waktu kita sibuk nak pulang daripada. Jadi Allah tu, dia ada berhak untuk memberi pembalasan kerana kita tak menjalankan kewajipan kita. Tetapi tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Al-Halim, dia tidak tergesa-gesa dalam menghukum, tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan sesuatu balasan kepada makhluknya. Maka itulah dia salah satu sifat yang sangat penting untuk kita lebih lagi pada zaman sekarang ini untuk mencontohi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat Asma'ullahil Husna ini, sebenarnya semua dah ada dalam karakteristik seorang manusia. Allah dah ciptakan. Cuma mana satu sifat asma Allah itu yang lebih ketara dalam diri atau akhlak kita, dan mana sifat-sifatnya yang berkurang. Macam itu. Jadi sifat Al-Halim ini, kalau kita lihat, manusia yang paling agung, yang banyak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat Allah yang mulia tu tidak lain dan tak bukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat kesempurnaan yang paling teratas, insan kamil. Jadi kalau kita lihat, kita melungsuri sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati betapanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat lemah lembut. Sangat lemah lembut, bukan sahaja dengan sesama orang Muslim, sesama fakir miskin, sesama anak-anak yatim, tetapi malah bersikap lemah lembut kepada musuhnya, kepada orang yang ingin membunuhnya, dia boleh memaafkan. Dia boleh maafkan, sehingga kan kerana keikhlasan hatinya terjatuh senjata yang digunakan untuk nak membunuh ataupun untuk nak menyakiti Rasul, terus masuk Islam dan Rasulullah memaafkannya. Dan sebab itulah sifat lemah lembut Rasulullah lah banyak di antara musuh-musuh Islam yang masuk Islam kerana
akhlakul karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pendengar yang dikasihi sekalian, inilah dia sifat yang sangat penting yang perlu kita ada dalam diri setiap individu, khususnya di zaman-zaman moden kali ini, lebih lagi bagi pandangan saya lebih penting untuk kita cuba berusaha untuk mendapatkan sifat ini, kerana sifat ini sangat penting. Kerana dengan social media yang fitnah boleh situ sini, berita palsu ke berita betul, berita tentang diri dia ke berita semua macam-macam. Jadi perlunya banyak kepada kesabaran dan jangan tergesa-gesa di dalam membuat keputusan. Wallahualam, itu sebagai satu pendahuluan lah. Pendahuluan tentang sifat lemah lembut ni. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukran Ustazah. Alhamdulillah. Itu satu peringatan yang terbaik bila Ustazah menyatakan seorang tu nak kena tahan marah. Memang buat setakat ni pandemik, nak kena kerja daripada rumah tu banyak pengujian lah. Banyak Allah menguji kita pada tahun ini. Dan juga Ustazah, saya juga nak tanya sedikit macam tentang sifat lemah lembut. Kita nak buat dalam seharian kita, baik dekat rumah ataupun tempat kerja ataupun dengan interaksi dengan orang di social media. Adakah batasan, perlukah kita ada batasan? Sampai mana batasan tersebut yang kita nak kena sabarkan diri kita untuk teruskan wujudkan sifat lemah lembut dalam terhadap diri individu tersebut? Baik, kita lanjutkan perbincangan kita tentang lemah lembut ini. Baik, kita akan cakap bagaimana untuk kita nak aplikasikan sifat lemah lembut ini dalam pertuturan kita, dalam komunikasi kita seharian. Saya skopkan dulu di tempat kerja. Sebagai seorang Muslim, kita tahu kita ni hidup dalam suasana negeri Singapura yang bukan kita bermuamalah dengan bangsa Melayu saja atau bangsa Islam saja, juga kita kawan sekerja kita adalah bangsa Cina, ada bangsa India dan sebagainya bangsa lagi. Jadi bagaimana, adakah kita ni nak pilih kasih, pilih yang untuk orang Muslim lembut, untuk yang orang yang bukan Muslim masam, kasar. Adakah macam gitu kan? Jadi kalau kita lihat keluhuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak applykan, anda rasa perlu kita adakan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, bagi saya, untuk kita dapat mengaplikasikan sikap lemah lembut ini dengan jayanya adalah pertama, niat. Betapa pentingnya niat. Dalam kitab-kitab hadis mana semua akan dimulakan dengan Imam Bukhari, semua dia akan mulakan dengan niat. Niatnya tu apa? Pertama, kita niatkan bahawa kita nak mencontohi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Fath ni mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah dan mereka yang bersama-sama dengannya asyidda'u 'alal kuffar, memang maknanya seorang yang tegas dengan orang yang kafir. Jadi yang dimaksudkan tegas dengan orang kafir ini adalah orang-orang yang memang terang-terang menentang Islam, yang terang-terang bermusuh dengan Islam. Jadi sikap Rasulullah dan para sahabat adalah tegas dengan mereka. Tapi yang kita ada sekarang ni, yang kita muamalah sekarang ni, kita tak nampak mereka punya maknanya kebiadaban terhadap Islam. Tidak. Mereka masih lagi sesama insan, sesama Muslim yang masih menghormati. Jadi definisi untuk surah itu kita tak boleh nak kita applykan kepada asyidda'u 'alal kuffar, tak boleh kita applykan dalam konteks Singapura, dalam seharian kita tak boleh. Kemudian yang kita nampak tu ruhama'u bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lemah lembut, sangat berkasih sayang kepada sesama Muslim dan seadanya. Kalau kita lihat, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dapat menahan kesakitannya, dapat menahan rasa sedihnya, dapat menahan kemarahannya dan malahan menyuruh para malaikat tahan geram mereka kepada penduduk Taif yang secara terang menerang melimpahkan batu, mencaci, memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun menurunkan para malaikat, malaikat yang menjaga bukit, di lereng bukit kanan dan kiri itu supaya nak hempapkan kepada mereka. Rasulullah cakap, jangan, sabar, nanti dulu aku doakan semoga cucu-cucunya, zuriat mereka ni, penduduk Taif ni akan masuk Islam. Begitu luhurnya pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sahabat dalam sekerja tak adalah sampai nak mencaci hamun, tak adalah sampai
main belakang ke apa. Walaupun mereka main belakang, ada sebahagian ulama mengatakan, kalau kita lihat pada zaman fitnah ni, kadang-kadang Facebook dia tak like. Tak like pun orang kita dah boleh melenting. Kenapa kau tak like aku, tak suka gambar aku post? Katakanlah macam gitu. Ni zaman sekarang ni adalah satu penyakit yang harus kita analisa semula. Okey. Jadi kita lihat, adakah apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan hak Allah ataupun hak kita? Tak sengaja kita je nak ngada-ngada, nak populariti, takut status like kita kurang, kan? Takut ataupun orang sekarang kan ada banyak facial reaction kan? Takut itu yang banyak. Jadi kalau kita lihat, adakah berbaloi untuk kita nak bertindak memarahi ke atau mencaci disebabkan kurangkan populariti, ataupun kita marah kerana apa? Jadi sebelum kita bertindak, sebelum kita berinteraksi dengan orang, pertama nilai semula. Kita marah kerana apa? Kerana nak mempertahankan kita punya image diri sendiri, ataupun kerana hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak Rasul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila anda berurusan dengan orang yang bukan Muslim, okay, niatkan yang kedua, niat dakwah. Jadi setiap urusan, contohnya kalau awak berada di office lalu 8 jam 8 hours. Kalau kita niatkan pertama nak ikut jejak langkah Rasul, yang kedua niatkan untuk dakwah, setiap apa awak lakukan, awak berinteraksi, awak senyum, awak bermain semuka, awak share apa-apa makanan yang kita ada, semua kalau kita niatkan kerana dakwah, ya Allah, bayangkan 8 jam tu semuanya adalah ibadah anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun urusan kita kepada yang non-Muslim. Tapi niat kita tu dakwah. Manalah tahu dia terpikat dengan insya-Allah cantiknya boleh pekerti orang Islam ni. Nak tahulah agama dia. Maka kalau kita sematkan ni dua niat, insya-Allah kelembutan, kasih sayang tu akan datang dengan sendirinya. Dengan kita mulakan dengan niat lah. Bagi saya itu dia punya dasar dia. Beralih kepada di rumah pula. Kepada ahli keluarga. Lemah lembut di dalam kita mendidik anak, ataupun berlemah lembut dalam menguruskan rumah tangga dengan ahli keluarga. Itu adalah suatu perkara yang amat penting. Amat penting. Kerana kalaulah kita nak nak mendidik anak kita menjadi seorang yang penyayang, pasti sebelum tu kita harus tunjukkan sifat kasih sayang itu dulu kepada mereka. Kalau kita asyik mulakan dengan marah, pekik, memarahi, pasti budak tu dia akan mengikut juga apa yang kita buat. Nanti bila dah dewasa sikit, pasti nanti dia nak marah adik dia yang kecil ke, ataupun dia nak marah kakak dia, kita akan nampak image diri kita, lakonan semula, pastinya akan dilakonkan semula. Bagaimana yang kita berinteraksi dengan mereka, begitulah mereka akan berinteraksi dengan ahli keluarga. Malahan yang lebih teruk lagi, takut dia bawa nilai dalam rumah tu pergi kepada masyarakat nanti. Pastinya dia akan beri kesan kepada individu tersebut. Wallahualam bissawab. Itu secara ringkaslah. Masya-Allah. Itu setiap apa yang Ustazah telah jelaskan tadi, baik daripada rakan kerja, baik daripada kat rumah, baik daripada dengan orang yang bukan beragama Islam, dia adalah satu perjuangan Ustazah. Perjuangan yang kita tak boleh untuk dapatkan title lemah lembut gitu saja. Kita tak boleh mengharapkan orang cakap, dia ni lemah lembut, so kita automatically jadi lemah lembut. Dia sesuatu yang Ustazah cakap dengan niat. Kalau sifat marah tu ada kat dalam, sifat dendam ada kat dalam, lemah lembut tu susah nak keluar Ustazah. Betul tak? Jadi sama juga macam mana kita berhubung dengan ahli keluarga. Ahli keluarga pun ada ujian besar terhadap seseorang individu, rakan sekerja. Kalau kita tak suka, kita berhenti kerja, pergi tempat lain. Tapi kalau keluarga, kita tak ada lemah lembut, tak boleh berhenti keluarga, cari keluarga lain. Jadi keluarga tu juga kita nak kena tempukkan. Jadi insyaAllah. Ustazah, lagi satu soalan saya nak tanya. Dalam pengalaman Ustazah sementara kerja, dah berumah tangga, banyak pengalaman, apa yang membuatkan macam mana sifat lemah lembut ni Ustazah dapat ceritakan macam mana boleh menguntungkan kita individu yang ada yang baru nak mulakan tapak yang baru, ada yang dah, sebab kita banyak kemarahan, jadi kita ada anger management semua, jadi kita nak mula tapak yang baru, macam mana nak jadi sabar, macam mana nak lemah lembut, macam mana tu sesuatu yang boleh menguntungkan kita Ustazah? Kalau kita lihat dari perspektif manusia, ada orang kalau tengok, jangan cakap ada orang lah, ahli keluarga saya lah. Kalau tengok cara saya mendidik anak-anak,
pastinya mereka akan ratekan, ni lembut sangat dengan anak-anak ni. Bila nampak dia marah dengan anak-anak dia ni. Tapi kalau awak tanya anak-anak saya, mereka tahu bila masa saya marah. Dan mereka akan takut kalau saya marah. Oh, biasanya orang Kuala Lumpur ni, dia kalau marah, dia kemuncak. Macam gitu. Tapi pasal dia jarang marah. Macam gitu kan. Jadi, kita, bagi saya, pertama, kita harus ingat, dalam kita nak mendidik anak ni, saya cakap khusus dalam dalam keluarga, dalam membina keluarga. Dalam kita nak mendidik anak, kita mesti ingat jangka masa panjang. Maksudnya kita ni, bila kita lihat anak kita lihat dia sebagai satu individu. Pada masa hadapan, saya nak mencorak dia jadi apa. Jangan tengok dalam keadaan dia sekarang. Memang sekarang dia kecil, dia banyak buat salah. Ya, memang betul. Jadi kalau mereka buat salah, okay, first attempt kita memanglah. Sebab tu bila saya cakap yang tadi, kita boleh applykan balik juga apa yang saya kongsikan tadi. Iaitu, kalau kita marah, pastikan marah itu kerana Allah. Contohnya, okay, kalau dia buat salah, kesalahannya tu apa? Adakah dia tumpah air, pecahkan kaca? Kalau itu kita masih maafkanlah. Maknanya, kenapa? Oh, cuai. Tak payah nak sampai terpekik-pekik. Tapi kalau salahnya kerana dia bohong. Saya memang pantang anak berbohong. Walaupun benda yang kecil. Contoh yang kecil tu apa? Contohnya, kalau masih kecil-kecil kan, kadang-kadang diorang pelicik-pelicik lah. Dah angkat wuduk ke, belum angkat wuduk, terus nak semayang kalang kabut gitu kan. Nanti kadang-kadang tak tengok, dah semayang. Bilanya angkat wuduk? Tadi, tapi semayang belum. Macam gitu kan. Kalau saya dapat tahu, memang saya akan marah. Walaupun benda-benda yang kecil. Jadi pasal kita nak memupuk kepada mereka dan anak-anak zaman sekarang berbeza dengan pendidikan pada zaman-zaman saya dulu kecil. Dulu kecil kita tak boleh nak samakan. Kata Saidina Umar, didiklah anak-anak kamu mengikut zaman dia. Jangan ikut zaman kita. Zaman kita dulu nenek selalu buat mak macam gini-gini. Rasanya zaman sekarang dah tak boleh nak apply dah macam itu. Anak-anak sekarang, kita mesti kata kenapa kita mesti terangkan kepada mereka kenapa dia salah. Kenapa dia buat salah. Kenapa mak marah. Biar mereka faham. Memang walaupun zaman teknologi, apa yang saya perhatikan dan juga saya beri nasihat, beri ceramah, saya lihat anak-anak zaman sekarang memang mereka advance in terms of teknologi, ilmu dan teknologi. Tapi ada masanya mereka kering hatinya. Jadi kadang-kadang mereka kurang kepekaan. Maksud itu kurang peka. Mereka akan selalu lihat pada dasar dia, yang basic, yang apa yang diorang nampak je. Nampak mak marah. Kenapa mak marah? Kalau kita tak terangkan, mereka akan hayal pada maksud-maksud yang lain. Oh, pasal mak pilih kasih, mak pilih apa. Sebenarnya tak. Kita tak ada maksudkan situ. Jadi kita harus menerangkan kepada mereka kenapa mak marah. Kenapa benda ni tak bagus nak buat. Jadi kalau daripada awal kita dah memupukkan prinsip kita, mak tak suka kalau contohnya bohong. Jangan suka tinggal solat. Mak ada ke mak tak ada, tetap kita nak kena tunaikan solat. Jadi kalau kita tegakkan asas-asas ni, jadi mereka dah tahu prinsip kita macam mana. Itu satulah. Kemudian berlemah lembut dalam semua urusan adalah kerana kita nak seperti mana kita nak anak kita layan kita, begitu juga kita harus melayani mereka begitu juga. Lebih-lebih lagi pada anak. Kalau kita cakap kita lembut dengan anak, nanti kalau dia reply balik dengan kasar, kan kalau tengok zaman sekarang ni juga, anak-anak ni dia anggap mak-mak dia macam kawan. Itu satu. Jadi macam memang boleh. Bukan nak kata salah nak anggap kawan. Tapi walaupun dia anggap kawan in terms of kita ni open. You boleh bincang dengan, you nak cakap pasal you punya boyfriend ke, you nak cakap pasal apa yang terjadi kat sekolah ke, even small thing, okay, tak apa. Jadi kita dapat tahu apa yang mereka alami di tempat sekolah dan sebagainya kan. Tetapi pasti akan ada batasannya juga. Itu yang kadang-kadang kita cakap, kita boleh as friend, tapi mesti nak cakap, you still have to know that ini ibu, bapa, datuk, nenek. Cara perbualannya mestilah ada batasannya juga. Ada adab-adab yang perlu kita hormati. Jadi perkara-perkara yang kecil ni, saya rasa anak-anak zaman sekarang ada yang kurang. Mesti nak dididik. Jadi ibu bapa harus nak berikan perhatian, dididik mereka. Jangan nak pukul bantai semua sama. Macam mana you boleh disagree with your friend, you also the same way you apply and disagree with your parent. Kemudian you disagree with your grandparent.
Jadi itu perkara yang kita harus nak mendidik anak-anak kita. Macam mana cara didiknya? Lemah lembut. Supaya masuk. Jadi memang dia akan makan masa untuk mereka faham. Tapi yakinlah bahawa dengan lemah lembut itulah kesan yang paling mendalam. Dia memang take time. Tapi insyaAllah kesan dia you akan nampak. Tapi kalau you nak cara cepat, you rasa marah je. Gitu-gitu. Kesannya tak dalam. Tak dalam sangat. Wallahualam bisawab. Memang betul. Saya setuju sangat sebab lemah lembut yang Ustazah cakap tu nak kena makan masa dan nak kena pupukkan daripada cara-cara yang tertentu. Kita tak boleh maksudnya aplikasi mak bapak terhadap kita. Dulu mak bapak tenung aja kita terus kita tahu apa maksudnya. Ni sekarang kalau mak bapak tenung, mata dia lagi besar tenung pada kita. Lagi dekat tempat kerja pun sama juga saya dengan walaupun dengan rakan-rakan ataupun dengan orang yang bukan beragama Islam. Kalau kita nak lemah lembut dengan niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau boleh kita jangan nak dapatkan balasan balik. Walaupun kita lemah lembut dengan diorang tapi tak ada balasan, besok kita dah asyik lemah lembut dengan orang ni je, tak ada apa-apa. Jadi itu pun juga main peranan juga kepada individu. Ya Ustazah, boleh tak Ustazah berikan sedikit nasihat kecuali terhadap orang yang baru mau mulakan kerja dengan dapat situasi yang negatif dekat tempat kerja ataupun di rumah ataupun dengan sahabat. Yang mana kalau diorang lihat sifat lemah lembut ni macam tak ada value ni. Tak ada benefit. Saya nak buat macam memenatkan diri. Pergi sana asyik lemah lembut, asyik tertindas. Pergi lemah lembut, tertindas. Jadi boleh Ustazah kasihkan sedikit nasihat mengenai ini. Baik, jadi ini sebagai penghulung sekali ya? Penghulung kali insyaAllah Ustazah. Okay. Baik, jadi untungnya kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita ni ada syariat. Kita ada pegangan. Pegangan kita apa? Akidah kita yang membuatkan kita ni sebenarnya tidak akan rugi. Walaupun kita lihat dekat dunia ni, kita ni kita asyik giveaway aja macam itu kan. Kita je asyik nak memaafkan ataupun kita je asyik nak selalu macam kalau ada mengalah, kalau ada pergaduhan kita je yang nak mengalah dulu. Asyik kita je dah penat lah. Tapi awak pujuk diri anda, biar kita mengalah di dunia ini, nanti pastinya Allah itu Al-Halim, dia akan dia melambatkan. Allah tu tidak tergesa-gesa sama ada dalam memberikan satu balasan, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi pastinya Allah tu nak berikan balasan yang terbaik untuk orang yang selalu mengalah ni, pastinya di syurga yang istimewa untuk orang yang seperti ini. Jadi apabila kita dalam situasi itu ataupun bila emosi kita berkata-kata, memang kadang-kadang emosi kita, hati kita ni banyak berkata-kata. Kalau nak buat kebaikan tu banyak kata-kata yang dekat telinga ni yang buatkan kita daripada ikhlas boleh jadi geram, boleh jadi sakit hati, boleh jadi terpendam rasa hati. Tapi ingat, balasan Allah tu tak ada siapa yang boleh kasih sehebat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa kita tertindas kat dunia, kalau itu istilah orang di dunia, pastinya kita akan menjadi orang yang paling bahagia di syurga nanti. Itu satu. Jadi kita mesti ingat apa-apa yang kita jalani, kaitkan balik dengan akidah kita. Kaitkan balik dengan balasan al-akhirat yang Allah Subhanahu Wa Taala dah janjikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang banyak mengalah. Okay? Dan yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah mereka yang dapat menewaskan musuhnya. Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang dapat mengawal kemarahannya. Ketika dia marah, dia memang boleh nak menempiaskan kemarahannya. Tetapi pada ketika itu dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahan kemarahannya. Dia tahan kemarahannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata Rasul SAW, kalau kita dalam keadaan marah, kita ni tak dapat membuat satu keputusan yang adil. Kita tak dapat nak membuat satu justification yang mana dapat menguntungkan kita ataupun pihak yang the opposition. Jadi sebaiknya kita kawallah marah kita dulu, kemudian baru kita dapat menilai keadaan itu semula. Jadi sebenarnya tidak ada istilahnya rugi.
Dengan kita berlembut hati, dengan kita memaafkan orang pun sebenarnya. Kita ingat balik Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat penyayang, seorang sangat pemaaf. Jadi jadikanlah role model kita yang teragung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, seperti mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ni Allah dah jamin. Allah dah jamin kita kalau anda nak mencari idola yang terbaik dekat dunia ini, jangan cari dekat pelakon Korea. Jangan nak cari dekat Bollywood juga. Bollywood ke Hollywood ke ataupun pemerintahan. Lihatlah pertamanya kepada Rasulullah SAW kerana dia telah dijamin oleh Allah. Wa innaka, Allah cakap sesungguhnya engkaulah wahai Rasulullah. Jadi dah ada kat situ, dah emphasis tu, dah Allah dah gunakan kalimat taukid. Nak mengatakan tu Allah dah endorse dah. Tak ada lain yang terbaik adalah budi pekertinya Rasulullah SAW. Kerana budi pekerti Rasulullah membawa kita kepada cinta Allah, dan cinta Allah membawa kita kepada syurga yang abadi. Allahu a'lam bissawab. Masya-Allah. Itulah sedikit sebanyaknya dari saya rumuskan sedikit yang sifat lemah lembut ni tak pernah merugikan seseorang. Dia makan masa yang panjang, dan walaupun kita gagal, Ustazah, nak sifat lemah lembut, lepas tu kita gagal, termarah, dan tak bermaksud kena berhenti kat situ. Nak kena teruskan baik dengan diri sendiri ataupun dengan sahabat, keluarga dan rakan sepekerja. Ustazah, saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih nasihat Ustazah yang amat sangat-sangat kirakan penting juga untuk diri saya. Bukan untuk para pendengar atau penonton, tapi untuk diri saya yang sedang bekerja. Kadang-kadang kita menghadapi orang yang pelbagai background yang berbeza. Kadang kemarahan tu dia macam contagious, boleh membuat kita marah juga. Jadi Alhamdulillah sesi ni dapat saya buka mata saya sendiri, dan kalau boleh saya nak teruskan juga, tapi memandangkan kita ada waktu yang singkat, sebab saya akhirkan di sini dahululah. Tapi insyaAllah dengan nasihat Ustazah yang berikan pada kami, dapat kami memanfaatkan dalam kerja seharian kami, baik untuk diri kami juga, nak lemah lembut dengan diri sendiri juga, utama juga Ustazah, InsyaAllah. Dan akhir sekali, saya minta maaf kalau ada kesilapan ataupun kekurangan dalam saya tempat saya ni sekarang ni, ataupun nyampaian saya dengan Ustazah. Saya minta maaf. Lihada, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustazah. wabarakatuh. Alhamdulillah.